Salam sejahtera, saya ucapkan. Nama saya Chong Wei Lin, pembawa berita hari ini. Malaysia berkongsi sempadan dengan 3 negara jiran, iaitu Thailand di utara, Indonesia di Borneo, dan Brunei di Borneo juga. Isu konflik sempadan darat sering timbul akibat ketidakjelasan garis sempadan peta lama dan tuntutan bertitik. Bagaimana sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM boleh membantu menyelesaikan isu ini? Mari kita telusuri. Yang pertama ialah konflik sempadan Malaysia dengan Thailand. Tersebut adalah peta sempadan Malaysia-Thailand dengan garis sempadan yang gabung. Sempadan darat Malaysia Thailand sepanjang 646 km sering menjadi sumber konflik. Peta lama yang tidak jelas yang dilukis pada zaman penjajah sering kabur dan tidak tepat. Kawasan bertindih seperti Bukit Jeli dan Bukit Cabang menjadi rebutan kerana sumber alam dan kepentingan strategik. STEM memainkan peranan penting dalam menyelesaikan isu tersebut. Sistem maklumat geografi iaitu GIS digunakan untuk memetakan sempadan dengan lebih jelas dan tepat berdasarkan data geospasial. Pengimejan satelit menyediakan imej resolusi tinggi untuk mengesan perubahan geografi dan penggunaan tanah. Drone digunakan untuk memantau kawasan sempadan secara real time dan mengumpulkan data tanpa melanggar sempadan. Geography Information System (GIS) adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis dan menyajikan data geografis atau spasial. Dengan GIS, kita dapat memahami pola, hubungan dan trend dalam data yang memiliki referens lokasi di permukaan bumi. GIS telah banyak mendatangkan manfaat, terutamanya pemetaan. GIS membantu dalam pembuatan peta digital yang interaktif. Selain itu, iaitu analisis spasial, menganalisis hubungan geografis antar data seperti kepadatan penduduk atau pola aliran sungai. Seterusnya, manajemen sumber daya juga merupakan salah satu manfaat GIS. Ia digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan perencanaan tata ruang. Bagi yang kedua ialah konflik sempadan Malaysia-Indonesia. Tersebut merupakan peta Borneo dengan sempadan Malaysia-Indonesia. Sempadan darat Malaysia-Indonesia di Borneo sepanjang 2019 km juga mempunyai isu kawasan hutan dan sumber alam sering menjadi rebutan. Pencerobohan oleh penduduk tempatan ke kawasan sempadan sering berlaku. Bagi peranan STEM dalam menyelesaikan isu ini adalah pemodelan di 3D.
Teknologi pemodelan 3D digunakan untuk mencipta peta topografi yang lebih jelas. Analisis data, yaitu data sejarah dan geospasial, dianalisis untuk menentukan sempadan yang tepat. Tersebut merupakan salah satu contoh pemodelan 3D yang telah saya buatkan dengan menggunakan aplikasi Reality Composer. Kita dapat menghasilkan satu pemodelan 3D. Bagi ketiga ialah konflik sempadan Malaysia dengan Brunei. Tersebut merupakan peta Borneo dengan sempadan Malaysia-Brunei. Sempadan darat Malaysia-Brunei sepanjang 481 km juga mempunyai isu. Kawasan bertindih seperti Limbang menjadi sumber tuntutan bertindih. Penyelesaian damai itu kedua-dua negara menggunakan rundingan dan teknologi untuk menyelesaikan isu ini. Teknologi GPS ini telah digunakan untuk menanda sempadan dengan tepat. Peta digital diciptakan untuk memudahkan rundingan dan menyelesaikan konflik. Isu-isu konflik sempadan tersebut mempunyai implikasi yang besar terhadap keselamatan sesebuah negara. Pencerobohan dan penyusunan merupakan salah satu implikasi bagi isu konflik sempadan. Kawasan sempadan yang tidak jelas memudahkan pencerobohan dan penyusunan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, aktiviti haram juga akan berkembang. Penyalahgunaan kawasan sempadan untuk aktiviti haram seperti penyeludupan dada, senjata dan juga manusia. Ketegangan ketenteraan juga merupakan satu implikasi besar terhadap sesebuah negara dengan isu-isu konflik sempadan. Tuntutan bertindih boleh mencetuskan ketegangan ketenteraan antara Malaysia dengan negara jiran. Selain daripada implikasi terhadap keselamatan negara, isu-isu konflik sempadan juga mendatangkan implikasi yang besar terhadap dari aspek ekonomi. Kawasan sempadan yang kaya dengan sumber alam seperti minyak, gas asli dan hasil hutan sedang menjadi rebutan antara Malaysia dengan negara jiran. Selain itu, pelaburan asing juga merupakan salah satu implikasi terhadap ekonomi. Ketidakstabilan sempadan boleh menjejaskan keyakinan pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Sekiranya keselamatan negara sesuatu negara tidak stabil, ini juga akan menyebabkan pelaburan asing untuk takut untuk mendatang ke negara untuk perdagangan. Isu-isu konflik sempadan juga akan mengganggu perdagangan secara antarabangsa, terutamanya di kawasan sempadan darat dan laut.
Isu-isu konflik sempadan bukan sahaja memberikan implikasi yang besar kepada keselamatan negara dan ekonomi, tetapi juga hubungan antara bangsa. Tuntutan bertindak boleh mencetuskan ketegangan diplomatik antara Malaysia dan negara jiran. Hal ini berlaku demikian kerana kepercayaan antara negara dengan Malaysia telah menjadi longgar. Hubungan dan hubungan juga menjadi longgar selepas isu-isu konflik sempadan tersebut. Konflik sempadan juga boleh menjejaskan kerjasama serantau dalam isu-isu seperti keselamatan, perdagangan dan alam sekitar. Seterusnya, Malaysia perlu mengekalkan reputasi sebagai negara yang mengutamakan penyelesaian damai dan dalam isu sempadan. Implikasi yang selain daripada implikasi yang telah dinyatakan adalah terhadap sosial dan budaya. Penduduk di kawasan sempadan sering terjejas akibat ketidakstabilan dan konflik diadakan. Konflik sempadan juga boleh menjejaskan hubungan antara etnik di kawasan sempadan juga. Kawasan sempadan yang kaya dengan budaya dan warisan boleh terjejas akibat konflik. Jadi, STEM memainkan peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan isu-isu konflik tersebut dengan menyediakan penyelesaian yang berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Melalui teknologi seperti sistem maklumat geografi (GIS), penginderaan jauh dan penggunaan drone, pemetaan dan pemantauan sempadan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan real time, mengurangkan ketidakjelasan yang sering mencetuskan pertikaian. Analisis data pula membantu memahami puncak konflik dan merangka penyelesaian yang berasaskan bukti. Selain itu, kemajuan dalam teknologi komunikasi memudahkan diplomasi dan perundingan antara pihak-pihak yang terlibat. Manakala inovasi dalam kejuruteraan menyumbang kepada pembinaan infrastruktur sempadan yang selamat dan efisien. Pendidikan STEM juga berperanan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kerjasama antara bangsa dan penyelesaian damai. Secara keseluruhan, STEM bukan sahaja menyediakan alat untuk metodologi dan untuk menyelesaikan konflik sempadan dengan lebih efektif. Malah juga turut mempromosikan keadilan, ketepatan dan keamanan dalam menangani isu-isu global yang kompleks. Bagi kesimpulannya, konflik sempadan darat adalah isu kompleks. Tetapi dengan bantuan STEM, kita boleh mencipta penyelesaian yang lebih tepat, telus dan adil. Malaysia dan negara jiran perlu terus bekerjasama menggunakan teknologi untuk memastikan sempadan yang jelas dan keamanan yang berkekal. Hello, and welcome to Gardening Time. Today's episode is about the seasonal decapitation of flowers, or as we gardeners call it. Selamat kembali, kita akan sambung dengan topik seterusnya. Ekonomi global telah melalui dua kejutan besar dalam tempoh 15 tahun kebelakangan ini.
Kemelesetan ekonomi global 2008 hingga 2009 dan juga pandemik COVID-19. Kedua-dua krisis ini bukan sahaja mengoncang dunia tetapi juga memberi kesan mendalam terhadap ekonomi Malaysia. Mari kita telusuri bagaimana Malaysia menghadapi cabaran ini dengan apa implikasinya. Kemelesatan 2008 hingga 2009 bermula dengan krisis subprima di Amerika Syarikat yang merentak ke seluruh dunia. Malaysia juga turut terjejas dari aspek ekspor menurun. Permintaan global yang lemah menyebabkan ekspor Malaysia terutamanya barangan elektronik dan minyak sawit menurun. Pelaburan asing juga berkurang. Pelabur asing menarik balik dana mereka menyebabkan aliran keluar modal yang besar. Subprima di Amerika Syarikat itu juga menyebabkan kadar pengangguran meningkat. Sektor pembuatan dan perkhidmatan terpaksa memberhentikan pekerja. Namun, Malaysia berjaya pulih dengan pantas berkat langkah-langkah rangsangan ekonomi oleh kerajaan seperti pakej rangsangan RM63 bilion dan dasar monetari yang longgar untuk Bank Negara Malaysia. Pandemik COVID-19 pada 2020 mencetuskan krisis ekonomi yang lebih besar daripada kemelesetan 2008. Dunia menyaksikan penguncupan ekonomi global, iaitu pertumbuhan global jatuh ke paras terendah sejak Perang Dunia Kedua. Penutupan sempadan dan kilang mengganggu pengeluaran dan perdagangan antarabangsa. Pandemik COVID-19 tersebut juga menyebabkan hutang sesebuah negara menaikkan. Mana negara terpaksa berhutang besar untuk membiayai pakej rangsangan ekonomi. Bagi kesan COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia, iaitu sangat teruk. KTNK Malaysia mencatatkan pertumbuhan negatif 5. Bagi kesan COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia, itu adalah sangat teruk. KTNK Malaysia mencatatkan pertumbuhan negatif 5.6% pada 2020 yang terburuk sejak krisis kewangan Asia 1997. Bagi sektor pelancongan, iaitu akan runtuh. Penutupan sempadan akibat pandemik COVID-19 menyebabkan industri pelancongan untuk yang menyumbang 15% kepada KTNK lumpuh. Pengangguran juga akan meningkat semasa pandemik COVID-19. Ramai kehilangan pekerjaan terutamanya dalam sektor pelancongan, perkhidmatan dan pembuatan. Pandemik COVID-19 menyebabkan kejatuhan ekonomi lebih buruk daripada sangkaan awal tabung kewangan antarabangsa IMF. IMF menurunkan ramalan pengeluaran global 2020 kepada minus 4.9%, lebih jauh daripada penyusutan 3% yang telah diramalkannya 2 bulan lalu. Ekonomi telah mula dibuka kembali tetapi IMF mengatakan kesan akibat perintah berkurung dan penjarakan sosial telah mendatangkan kerugian kepada banyak pelabur dan mengganggu rangkaian bekalan. Paling teruk terjejas adalah ekonomi-ekonomi besar. IMF menurunkan ramalan untuk zon Amerika Syarikat dan Euro kepada lebih 2 mata peratusan. Namun ekonomi negara-negara Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko dan Argentina mengalami penurunan terbesar.
Satu-satunya ekonomi utama yang dijangka berkembang adalah China. Memandang ke hadapan, IMF juga mengurangkan unjuran pertumbuhan globalnya untuk 2021 kepada 5.4% daripada 5.8% menurut ramalan April. Namun IMF memberi amaran bahawa penularan baru wabak dapat menyusutkan pertumbuhan tahun itu sebanyak 0.5%. Malaysia bertindak pantas dengan melancarkan pakej rangsangan bernilai RM530 bilion, termasuk bantuan tunai, subsidi upah dan pinjaman perniagaan. Dan memainkan peranan yang amat penting untuk membantu Malaysia pulih dari kedua-dua krisis tersebut. Dari aspek teknologi digital, e-dagang platform seperti Shopee Shopee 11/11 Big Sale is here! Shopping 11/11 big sale. Free shipping every day just for you. Lowest price guaranteed on Shopee. Shopee Shopping 11/11 big sale. Lowest price guaranteed just for you. 11 million ringgit vouchers on Shopee Live. Shopee Shopee 11/11 Big Sale is here! Shop now! dan Lazada. Lazada's biggest one-day sale. Lahat ng gusto mo, all you want. Lazada has free shipping for you. Add to cart na, 'cause the prices on Lazada gonna drop low. Collect Lazada bonus now. Lahat ng gusto mo, all you want. Lazada has free shipping for you. Add to cart na, 'cause the prices on Lazada gonna drop low. Lazada 11/11, Lazada's biggest one-day sale. Lowest prices na, may Lazada bonus at free shipping pa. Lahat ng gusto mo, it's now or never. Tapos collect your Lazada bonus and watch your discounts grow. Lazada's biggest one-day sale. Lahat ng gusto mo, all you want. Lazada has free shipping for you. Add to cart na, 'cause the prices on Lazada gonna drop low. Add to cart now. Membantu peniaga kecil terus berniaga semasa PKP. Manakala aplikasi seperti Zoom dan Microsoft Teams membolehkan pekerja terus produktif dengan kerja dari rumah secara atas talian. Dari aspek analisis data, ramalan ekonomi iaitu data besar digunakan untuk meramaikan trend ekonomi dan merancang dasar. Bagi pengurusan krisis, data kesihatan digunakan untuk mengawal penyebaran COVID-19 dan merancang pembukaan semula ekonomi. Bagi dari aspek inovasi perubatan, seperti pembangunan vaksin. Penyelidikan dan pembangunan vaksin COVID-19 melibatkan teknologi bioteknologi dan kejuruteraan genetik. Bagi pengeluaran PPE, kejuruteraan pantas digunakan untuk menghasilkan peralatan perlindungan diri secara besar-besaran. Manakala dari aspek tenaga hijau, teknologi iaitu teknologi solar, Malaysia meningkatkan penggunaan tenaga solar untuk mengurangkan kebergantungan pada bahan api fosil. Teknologi STEM digunakan untuk meningkatkan kecukupan tenaga dalam industri dan rumah. Kedua-dua krisis tersebut telah mengajarkan kami beberapa pengajaran. Antaranya ialah ketabahan ekonomi,
Malaysia perlu memperbagaikan ekonomi dan mengurangkan kebergantungan pada ekspor komoditi. Selain itu, transformasi digital juga merupakan pengajaran yang diajar oleh dalam krisis tersebut. Pandemik mempercepatkan penggunaan teknologi digital yang boleh menjadi pemacu pertumbuhan baharu. Akhir sekali, kerjasama global. Krisis global memerlukan penyelesaian secara global. Ini termasuklah kerjasama dalam vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Jadi, kerjasama global memainkan peranan yang amat penting dalam menyelesaikan isu-isu global dari aspek ekonomi. Hal ini kerana banyak masalah ekonomi yang dihadap hari ini bersifat transnasional dan memerlukan penyelesaian yang holistik serta inklusif. Pertama, isu seperti ketidaksamaan ekonomi, kemiskinan dan ketidakstabilan kewangan sering melampaui sempadan negara. Memerlukan koordinasi antara bangsa untuk menangani punca dan kesannya. Melalui kerjasama global, negara-negara dapat berkongsi sumber pengetahuan dan teknologi untuk merangka dasar ekonomi yang lebih adil dan mampan. Yang kedua, perdagangan antara bangsa dan perjanjian perdagangan dan pelaburan dapat mengurangkan halangan tarif dan bukan tarif. Seterusnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan. Bagi ketiga, krisis kewangan global yang seperti yang berlaku pada 2008 menunjukkan betapa pentingnya kerjasama antara institusi kewangan antarabangsa seperti Tabung Kewangan Antarabangsa IMF dan juga Bank Dunia untuk menstabilkan pasaran kewangan dan mencegah kemelesetan ekonomi. Kerjasama global dapat memastikan bahawa negara-negara maju dan membangunkan bekerjasama untuk mencapai matlamat bersama. Secara keseluruhan, kerjasama global bukan sahaja penting untuk menyelesaikan masalah global dari aspek ekonomi sahaja. Malah ia juga mempromosikan keadilan, kestabilan dan kemakmuran bersama dalam dunia yang saling berkait. Kesimpulannya, kemelesetan 2008 hingga 2009 dan juga pandemik COVID-19 menguji ketahanan ekonomi Malaysia. Namun dengan bantuan STEM, kita bukan sahaja berjaya membarungi cabaran ini tetapi juga membina asas ekonomi yang lebih berdaya tahan dan inovatif. Ke depan, Malaysia perlu terus melabur dalam STEM untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampuan. Terima kasih atas mendengar berita ini. Kita akan jumpa lagi. Sekian berita untuk hari ini. Sebelum kita mengundur diri, ingin kami kongsikan satu pesanan daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Pulau Pinang. IPGM KPP berdedikasi untuk mendidik para guru yang akan membentuk masa depan Pulau Pinang. Marilah kita bersama-sama membina masa depan yang lebih gemilang untuk komuniti kita. Terima kasih kerana menonton. Selamat malam.